Bismillahirrahmanirrahim. Sawabun. Qala mu'alif rahimahullah ta'ala, dan ada pun asyukur situ. Syukur maka iaitulah ibarat daripada mengaku seorang dengan segala nikmat yang berlaku atasnya dan atas segala makhluk sekaliannya daripada Allah Ta'ala, akan sebagai mengaku dengan hati. Itu dipanggil kunci bagi syukur. Sebab kalau dia tak pergi ke situ, dia tak akan dapat bersyukur. Sebab syukur ialah satu bermula daripada pengiktirafan nikmat. Ya, kita ingat dan kita iktiraf semua ni dia punya, baru kita rasa kita penerima. Ya, kita adalah penerima, dia adalah pemberi, baru kita akan rasa syukur. Tapi kalau kita tak nampak benda ni dari dia, kita rasa kita di mana dia nak syukur? Kalau dia tak perasan yang memberi tu Allah, dia rasa dia buat. Kalau saya tak buat, mana boleh dapat? Wah, ni kacau. Silap dia syirik dengan Allah SWT. Sebab tu memandang syukur tu dimulakan dengan apa? Mengaku, iz'anul qalbi, mengaku hati tadi dengan segala nikmat yang kita ambil, kita guna, segala makhluk semua ni adalah daripada dia, semua minallah. Bahawa kita nampak pemberi, al-mu'ti, ar-razzaq ialah dia. Dan bila kita perasan dia dengan sungguh, maka hati itu akan bersyukur dengan dia. Artinya apa? I'tikad dengan hati akan bahawasanya sekalian nikmat itu daripada Allah, dan mengaku dengan lidah seperti katanya alhamdulillahi alal an'ami. Bermula segala puji tertentu bagi Allah kerana mengurniakan ia beberapa nikmat atas kita dan mengaku dengan amal segala anggota. Kemudian digunakan apa dengan anggota dia? Itu syukur bil arkan. Syukur dengan hati, mana al-iz'an, kita berpegang yakin semua daripada dia. Kalau anggota, kita jaga dia jangan kerjakan benda yang dilarang, mata jangan melihat benda yang maksiat, telinga jangan dengar benda mungkarat, ya, mulut jangan bercakap benda yang diharamkan, kaki tangan jangan bergerak berjalan pada benda yang tidak diizin, kita kawal. Itu maknanya lambang kita mensyukuri nikmat Allah SWT. Dan lisan pula dia sentiasa mengucapkan, maknanya syukur, tasbih, memuji, membesarkan akan dia. Hati itu pandang semua tu ada daripada dia, dan perasan sedar bahawa nikmat tu adalah dari dia, bahawa dia akan datang sifat syukur yang sebenar. Dan lagi firman Ta'ala, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Telah memberi ketahui akan kamu oleh Tuhan kamu dengan katanya, sesungguhnya jika syukur kamu bagi nikmat aku dengan bahawa kamu mengesakan aku. Tengok tu. Ya. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidanakum. Maknanya sungguhnya kalau makna saya itu syukur, aku akan tambah. Telah memberi ketahui akan kamu oleh Tuhan kamu dengan katanya apa? Sesungguhnya jika syukur kamu bagi nikmat aku dengan bahawa kamu mengesakan, tu nikmat, nikmat paling besar, nikmatul iman yang paling besar. Al-iman wal Islam wa huma min a'zami ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Ya, Islam dan iman ni nikmat paling besar. Kalau tak ada yang lain betul cukup besar tu. Jadi antara dia apa? Kita berkeyakinan, berakidah bahawasanya mengesakan dia, bahawa kita mengiktikadkan Allah ahad, Allah Ta'ala itu tunggal. Itu besar tadi. Sebab ketunggalan ni melambangkan makna keterikatan semua makhluk pada dia. Ya, makna kalau dia berbilang dah biarlah makna tu. Man tak dapat, semua tak berhajat dah ramai Tuhan kan, separuh-separuhnya, itu tak betul. Sedangkan makna ketuhanan tidak ada satu benda boleh terlepas. Kalau dua, dia akan membawa kepada terlepas. Faham? Dia misi ke mana? Dia misi tunggal. Maka mengesakan Tuhan tu nikmat besar. Dengan bahawa kamu mengesakan akan daku, dipanggil, dan taat akan daku, mana akan ta'ala, nasaya aku tambah. La in syakartum la azidannakum. Nasaya aku akan tambah. Pertambahan apa yang penting? Iman, Islam, makrifat. Nikmat duniawi itu sebentar, sekejap pun tak ada minta, tak ada masalah. Tapi yang besar kali kita minta nikmat dan nak bawa ke sana, al-iman wal amal salih.
Nasihat aku tambah akan kamu nikmat yang banyak. Jika kamu kafir, mana kamu menyalahgunakan nikmat. Saya mana nikmat kamu kafir, kamu artinya jika engkar kamu akan nikmat Allah. Dia dapat nampak dari Tuhan, nampak dia, itu engkar. Saya aku seksa akan kamu, kerana bahawasanya seksa aku itu amat amat sakit, azabil syadid, amat keras. Mana mereka yang tidak mentauhidkan Tuhan, mana mereka itu tidak mensyukuri nikmat, kufur nikmat. Dan kalau dia tak tauhid betul, tu kufur akidah terus. Kemudian sabda Nabi SAW, at-tahaddus bi ni'matillahi syukrun, wa man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir, wa man lam yashkuril nas lam yashkurillah ta'ala. Artinya bermula bercetera mana menceritakan, tahadus. Seorang dengan nikmat, ada nikmat tu dinyatakan nikmat, dicerita, dicakap nikmat Allah Ta'ala, ya itulah syukur atasnya. Kita tahadus bernikmat tu syukur, tak apa, kita nyatakan, ceritakan nikmat Tuhan. Dan barang siapa tiada syukur, ia akan nikmat yang sedikit. Saya tiada syukur, ia akan nikmat yang banyak, kan? Sikit pun tak ada syukur, banyak lagi dia hanyut. Teman, itu tuan guru kita dan tuan guru Haji Mu'alim Haji Abdul Wahid, ulama besar Melaka dulu kan. Satu hari dia cerita, alhamdulillah tuan-tuan, hari ni kita dapat nikmat dah. Kita ingat apa tadi tu, ayam kita dah bertelur gitu. Kalau kita ni ayam bertelur tak ada masuk kembali ke kan? Dia ingat apa benda ni mau nak cerita kan. Rupa ayam kita dah bertelur sebiji dah, dia kata. Jadi maknanya dia pandang tu besar kan tu. Telur ayam sebiji tu dia pandang besar. Itu sebagai kurnia Tuhan. Itu dia besar. Kita sebiji kadang tak nampak pun. Dan dahsyat orang alim dan sebiji benda kecil pun dia pandang besar. Sebab apa? Kontak hati dengan Tuhan tu yang besar. Saya tiada syukur, ia akan nikmat yang banyak. Kalau sebiji pun tak syukur, banyak lagilah dia hanyut tenggelam. Dan barang siapa tiada syukur, ia akan manusia. Saya tiada syukur, ia akan Allah. Dia taklah suruh kita bermuasyarah. Kalau orang beri, ucap terima kasih, syukur alhamdulillah, kan tu maknanya. Tapi syukur dengan Allah Ta'ala tak sama syukur dengan makhluk. Syukur Tuhan kita sembah dia, syukur dengan makhluk kita ucapkan ucapan terima kasih, sekadar itulah yang disembah dia pula. Dan apa pun, dan ada pun ikhlas, maka itulah telah lalu sebutnya dalam ini fasal jua. Dan ada pun at-tawakkal, atau dipanggil at-tawakkul, sebenarnya baca at-tawakkul, masdar. Maka itulah berpegang di atas Allah Ta'ala, sikatul qalbi biwa'dillah, sikah hati dia dengan Tuhan dia. Dia tak pegang pada benda lain. Walaupun dalam kocik dia ada berpuluh ribu pun dia tak pegang. Sebab benda ni Tuhan nak sentap bila-bila masa boleh. Dia pegang hanya pada Allah Ta'ala. Mana apa yang ada di dalam takhsis Allah itu saja yang tidak dapat berubah. Kerana sudah jazam ia pada i'tikad. Sebab i'tikad dia sudah kemas. Kalau dia tak kemas, dia bergonggah akan bahawasanya Allah SWT Rabbul Alamin, pentadbir sekalian alam, setiap saat huwa fisya'an, dalam urusan dia. Yang mengada ia akan tiap-tiap sesuatu, dan yang memilih akan dia, dan yang memerintah akan dia. Maka dengan kerana yang demikian itulah ia berserah kepada Allah segala halnya, sebab dia mengurus, yudabbir, bukan kecil anak tuan semua makhluk. Allahu yudabbirus samawati wal, langit bumi semua ditadbir. Yang kita lihat langit bighairi amadin tarawnaha, tak ada tiang pacak, siapa yang urus dan ada gontor ke langit hempah habis je ni. Dan berpeganglah ia atasnya, dan bergantunglah ia kepadanya pada tiap-tiap pekerjaan yang ia harap akan hasilnya kepadanya, atau ia harap akan jauh daripadanya. Hasil segala nikmat, jauh segala balaya, segala bala. Maka semua itu kita berpegang, bergantung hanya dengan dia yang mengurus. Dan firman Allah, wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan atas Allah, mana hanya atas Allah saja, itu maksud ayat. Ini kaedah ilmu balaghah dia panggil taqdimu haqqut tauhid fil hasar. Dia asalnya apa? Falyatawakkal 'alallah, bertawakal kamu atas Allah. Tapi dia pusing, wa 'alallah dulu, falyatawakkalul mu'minun. Ada makna yang dalam itu,
Bila kita baca Fatihah, dia kata na'buduka kami sembah, tapi kita tak guna lapan na'buduk, kita guna iyyaka na'budu. Lain makna tu. Kalau na'buduka kami sembah akan dikau, mungkin dia ada sembah benda lain, dia tak sebut. Tapi bila iyyaka, makna engkau saja, lain tak ada. Itu ada rahsia, ya. Penyusunan Quran, kalau mengaji bahasa Arab nampak hebat Quran ni. Iyyaka na'budu, akan dikau saja kami sembah. Wa iyyaka, akan dikau saja nasta'in, kami mengharap, menggantung, mohon pertolongan. Mana yang lain tak ada. Tu. Ini atas engkau saja Allah, mana fal yatawakkalul mu'minun, berserah diri, bertawakal sekalian mukmin. Mana bersandar hati dia, berkeyakinan, berpaut, memandang hanya kepada Tuhan. Bau cantik dia punya makrifat dengan Tuhan. Dia tidak dikotori dengan pandangan yang lain. Dan lagi firman-Nya, wa 'alallahi fatawakkalu, atas Allah Ta'ala maka fatawakkalu, semua fi'il amar, kata arahan, suruh, maka berserah oleh sekalian kamu. Maknanya tawakal adalah satu benda wajib, fardu ain, ya, dalam bentuk maknanya apa? Amalan qalbi. Dia ada amalan luar ni, amalan qalbi. Mana hati kita hanya bergantung, bersandar, berharap kepada dia, sebab dia segala-galanya. Dari dia, dengan dia, kepada dia. Habis, ya. Dan sabda Rasulullah SAW, lau annakum tatawallun 'ala Allahi haqqa tawakkul, lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqut tayr taghdu khimasan wa taruhu bitanan. Jikalau bahwasanya kamu berpegang sekalian kamu atas Allah Ta'ala akan sebagai pegang yang sebenar, dengan bahawa tak ada yang lain, kita nampak dia je. Artinya yang kuat, yang yakin, dan saya memberi rezeki ia akan kamu seperti barang yang memberi rezeki ia akan burung. Waktu pagi ia kempis perutnya, dan waktu petang berisi perut. Burung keluarkan pagi kosong, balik pun mulut dah kenyang. Hari-hari kan siapa yang urus dia. Maka kalau kita nak begitu, maknanya bulatkan betul pegangan hati kita dengan dia. Bukan bermakna bila tawakal bulat dengan dia tidak membawa usaha ikhtiar, kan? Usaha ikhtiar tajuk lain, ya. Pada makam Islam dia ada maknanya usaha dan ikhtiar itu. Ada makam iman, makam makrifat, dia larang kita berpegang kepada usaha. Dia benda lain tu. Zahir buat usaha, pegang dengan dia. Sebab penentuan ada di dia. Itu maksudnya. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bila kamu berazam, maka serah. Sebab penentuan adalah mutlak milik Allah Ta'ala saja. Dia kata dapat, dia kata tidaklah, dia kata banyak sikit, semua dah tentu. Cuma kita yang tak tahu, dia benar kita usaha dan ikhtiar, kemudian memohon kepada dia. Itu cara ahli sunnah wal jamaah. Dan daripada inilah hadis diambil makna tawakal, ya. Lau annakum tatawakkaluna, mana bertawakal, berserah, bergantung, iaitu berpegang hati seorang atas Allah Ta'ala serta ketiadaan keluh kesah, terutama dalam bab rezeki. Tuhan dah jamin, ya, wa ma min dabatin fil ard illa 'ala Allahi rizquha, tidak ada yang melata di muka bumi melainkan rezeki dia Tuhan dah jamin lah, ya. Maka dia jamin apa? Tidak ada keluh kesah, tidak ada gundah gulana dalam hati dia, tenang pada ketika ketiadaan segala sebab yang tak jadi hasil sebab hajatnya dengan dia tadi, ya. Walaupun tak sebab dia diam tadi, mana hati tidak keluh kesah sebab dia dah yakin Tuhan dah siap. Maka jika bergoncang hatinya pada ketika itu, maka bukan ia daripada orang yang tawakal. Pada uji kita bergonggah je, habis kan. Jadi boleh sempurna tawakal dia betul dengan Allah Subhanahu Taala, ya. Sebab dia penting kepada apa? Mengenal. Kalau dia kenal siapa Allah Ta'ala, Masya Allah, kalbi dia tak akan lupa ke Tuhan, dan kalbi tidak akan bergantung melainkan pada dia. Kalau dia kenal, ya, dia masalah tak kenal dia payah. Kenal Tuhan tak apa kuat. Dia banyak kenal makhluk lebih daripada Tuhan. Dia yang payah, ya. Peguam dia, tuan-tuan, peguam, ya. Kalau dia ni dah top betul, ya, satu negara kan, dia kalau pegang cash memang tak ada halnya, ya. Kita pula dah bayar ke dia banyak, ya, serah ke dia, balik tidur berdengkur. Mana kita dah yakin dia ni apa? Oh, dia kalau pegang cash yang masalah, yang menang ni lah, tentu itu peguam. Ini bukan peguam, ini penjadi peguam tu, Khalik, pencipta, pentadbir yang maha dahsyat, ya. Kita serah ke dia, dengan mana serah harapan kita bergantung dengan dia, maka dia akan urus. Amay yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Siapa yang bertawakal betul-betul gantung, dia akan menguruskan, menjamin dia. Dan siapakah orang yang menjadi model terbesar, idola kita? Rasulullah SAW.
Kita buka sirah tu. Oh, macam-macam beratus perancangan nak bunuh Rasulullah, macam semua tuan padang pun. Tu. Yang menarik, satu ketiga mereka letakkan batu kan atas tempat Nabi sujud di Kaabah. Bila Nabi sujud, dia tolak batu. Batu tu jatuh tepat atas kepala Rasulullah SAW. Dekat tegak aja dinding Kaabah tu keluar, bam, tahan batu. Tak sempat turun, dia mengucap ke atas. Itu banyak lagi benda-benda kalau buka sirah. Oh, pelik-pelik. Suraka bin Malik, seorang pakar pengesan, maknanya perjalanan padang pasir. Ketika dia mendengar siapa dapat bawa Abu Lahab, Abu Jahal kata, kau dapat bawa Muhammad hidup atau mati, 100 ekor unta. 100 ekor unta tu sepadang tu besar lah. Wah, masyarakat dengar cerita tu, dia follow, dia nampak Rasulullah, dia follow belakang. Dan dia memang pakar mengesan perjalanan padang pasir. Dia dekat aja, dia nak kejut aja, telah sentap kaki kuda, melambung dia. Ya, dia nak sentap tombak dia je, atau sentap kaki kuda, dia melambung. Dan dia jatuh tu, Rasulullah mendapatkan dia, terus dia mengucap kalimah syahadah. Dan Rasulullah janjikan dia akan dapat gelang Maharaja Kisra. Dan benda tu berlaku dalam Sayyidina Umar. Ya, dan peperangan, maka akhirnya menang. Ini janji Rasulullah pada kamu. Jadi benda tu kita tengok. Sebab tu tawakal, sidku tawakulin. Kuat, bulat betul. Tapi kena bulat sebenarnya. Jangan tawakal tak bulat, benggol-benggol tak masuk. Dia menggoli, goli dia benggol tak masuk lubang kan. Bulat. Ni ada ulang kata, jangan tawakal bulat-bulat, habis tawakal apa lonjong. Tawakal bulat mana hati kita bulat dengan dia, bukan menapi usaha ikhtiar. Dia orang silap faham. Bila kata tawakal bulat, tak ada usaha ikhtiar, bukan. Usaha ikhtiar tajuk syariat, itu lain. Zahir pergilah, usaha tak ada hal. Ini qalbi, gantungan betul-betul dengan dia. Maka siapa yang betul bergantung, dia akan bantu. Kita pun kalau orang betul-betul mengharapkan, dia bos besar dalam satu apa, perniagaan besar. Bila orang minta kerja, harap betul dengan dia, dia tolong. Dan kalau minta sambil lewat tak bagi kan, datang memang, tuan boleh tolong saya tak, dia macam tu je. Ayolah dia kata kan, kalau datang, tuan tolonglah betul-betul saya begini, betul mengharap, insyaAllah dia tolong. Macam tu lah. Tu kalau orang lebih tuan, kalau kita bergayut qalbi betul dengan dia, dia dah jamin tu bahawa hasbuh, maka dia akan uruskan. Atau di antara makna sikit pengolahan tawakal dan sifatul qalbi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Sayyidina Maulana